Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar anak-anak semua? Cikgu harap semua sihat dalam lindungan Allah Ta'ala. InsyaAllah anak-anak, hari ini cikgu akan teruskan lagi PDPR kita di dalam perkara Tauhid yang masih lagi di dalam tajuk beriman kepada hari kiamat. Jadi sebelum cikgu meneruskan, marilah kita sama-sama membaca doa. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini akan diberkati oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbana srah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ma'. Ya anak-anak, cikgu teruskan pelajaran kita pada hari ini di dalam perkara Tauhid, iaitu masih lagi dalam pelajaran yang kelima. Hari ini cikgu akan terangkan pada muka surat 38, 39 dan 40. Okey anak-anak, cikgu teruskan pada slide ini. Okey, iaitu di dalam muka surat 38. Nanti boleh rujuk ya. Okey. Di dalam tajuk yang ke-6, kita akan belajar percaya kepada hari kiamat. Sebelum ini cikgu terangkan apakah suasana pada hari kiamat, macam mana berlaku hari kiamat, apakah maksud hari kiamat, apa nama-nama hari kiamat. Okey, hari ini cikgu akan terangkan suasana yang berlaku pada hari kiamat. Apa dia yang berlaku? Iaitu berlaku soalan dari malaikat Munkar dan Nakir. Perkara yang kita wajib ketahui apabila berlaku hari kiamat. Apabila berlaku hari kiamat, iaitu kita kena percaya bahawa akan berlakunya soalan daripada malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menyoal orang yang telah mati di dalam kubur, iaitu malaikat Munkar dan Nakir. Okey, tugas malaikat Munkar dan Nakir ialah menyoal orang yang telah mati. Orang Islam yang telah mati di alam kubur. Orang kafir, Allah tak akan perintahkan malaikat Munkar dan Nakir soal, tak. Orang kafir apabila masuk ke dalam lubang kubur, dia akan terus dipukul, diseksa oleh malaikat. Tetapi sebagai orang Islam, kita wajib percaya bahawa akan berlakunya soalan dari malaikat Munkar dan Nakir. Okey. Selain itu, ada nikmat ataupun azab di dalam kubur. Ingat, apakah kenikmatan yang akan kita dapati ketika di dalam alam kubur? Apabila kita dapat menjawab ke semua soalan daripada malaikat Munkar dan Nakir. Okey, apakah azab yang kita akan dapat di dalam kubur apabila kita tidak dapat menjawab soalan yang telah dikemukakan oleh malaikat Munkar dan Nakir? Antara dua tu pilihan kita. Bila kita dapat jawab, kita akan dapat nikmat di dalam kubur. Apabila kita tidak dapat menjawab soalan, maka kita akan mendapat azab yang pedih di alam kubur. Okey. Yang ketiga, manusia akan dihidupkan semula sebagai mana rupa yang asal. Manusia akan dihidupkan semula sebagaimana rupa yang asal. Ini adalah alam-alam yang akan kita tempuhi. Sekarang kita telah menempuhi alam dunia. Selepas alam dunia, kita akan menempuhi alam kubur. Dalam alam kubur tu kita belum tahu lagi, tapi Allah dah ceritakan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang melakukan kebaikan di dunia ketika kita hidup, maka di alam kubur nanti kita akan mendapat kenikmatan.
Kalau kita melakukan maksiat, kita melakukan kejahatan ketika kita hidup di dunia, maka hadapilah azab kubur. Seterusnya lah, bila alam akhirat pun begitu juga. Kalau alam kubur kita baik, kalau alam kubur kita menerima nikmat daripada Allah Ta'ala, maka alam akhirat dan alam-alam seterusnya akan bertambah baik. Okay, kita tengok yang keempat. Okey, setiap manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar dalam berbagai keadaan mengikut amalan masing-masing. Ya, setiap manusia akan dihimpunkan di padang mahsyar. Okey. Kalau kita, itu yang saya ceritakan tadi, yang saya bagi tahu, ketika kita hidup di dunia, maka kita perbanyakkanlah amalan yang baik. Kita tinggalkanlah segala amalan yang jahat, yang buruk, yang boleh mendatangkan dosa. Jadi kita diberi akal fikiran yang waras. Kita boleh membezakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka kita pilih baik. Jadi sebagai orang Islam, kita perlulah banyak berbuat perkara kebaikan. Sebelum ni cikgu dah sebutkan, contohnya apa? Solat yang paling penting. Solat 5 waktu tu wajib buat, jangan kita tinggalkan langsung. Selain itu, kita perlulah menolong ibu bapa kita. Kita buat apa yang ibu ayah kita suruh, ya. Contoh lain, cikgu telah mengajar secara PDPR, jadi anak-anak kena ikut, kena buat. Itu adalah salah satu amalan yang baik yang mendapat pahala. Okey, cikgu teruskan lagi yang kelima. Memohon syafaat daripada anbiya, daripada nabi-nabi. Suasana hari kiamat, yang kelima, kita akan memohon syafaat daripada anbiya. Sebab apa? Sebab apa kita perlu memohon syafaat? Syafaat ni pertolongan daripada Nabi. Contohnya kita meminta pertolongan daripada Nabi kita sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkanlah amalan-amalan sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbanyakkan berselawat. InsyaAllah kalau kita memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan amalan sunat, insya-Allah nanti kita akan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tengok yang keenam. Setiap amalan akan dihisab, akan dikira oleh Allah mengikut amalan yang dilakukan ketika kita di dunia. Oleh itu anak-anak, sebelum kita melelapkan mata, sebelum Allah mengambil nyawa kita, jadi saya ingatkan diri saya sendiri juga dan kepada anak-anak semua, kita perbanyakkanlah amalan yang baik ketika kita hidup di dunia lah ni. Berbanyakkan amalan yang baik. Banyak cara kita nak mendapatkan pahala. Zikir kita dah dapat pahala. Kalau kita tak ada buat apa-apa tu, perbanyakkanlah kita berzikir, berselawat. Subhanallah, Alhamdulillah. Itulah cara-cara kita untuk mendapatkan pahala. Kita kejar kebaikan banyak macam mana sekalipun. Kita kejar. Sebab nanti amalan-amalan kita ni yang akan dihisab. Amalan yang baik. Kalau kita banyak amalan yang baik, insya-Allah Allah akan masukkan kita ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita banyak melakukan amalan yang jahat ketika kita hidup di dunia, maka duduklah kita di dalam neraka. Nauzubillah. Dan kita jauhkan, ya. Okey anak-anak, cikgu teruskan yang ketujuh. Apa suasananya? Manusia akan diberi kitab amalan sebelum dikira dan ditimbang amalannya. Allah dah serahkan kitab amalan kita ketika kita di dunia. Kalau sebab tu kita mohon pada Allah, ya Allah, moga Allah menyerahkan amalan kita ini dengan tangan kanan. Bila menyerahkan dengan tangan kanan, maka banyak amalan baik yang kita buat. Okey, kita teruskan yang ke-8, iaitu amalan manusia akan ditimbang sama ada banyak ataupun jahat. Sama ada baik ataupun jahat.
Kalau amalan nanti kita akan ditimbang, amalan kita yang banyak, tempat kita di dalam syurga. Kalau amalan jahat kita banyak, maka tempat kita di dalam neraka Jahannam. Okey, yang ke-9, manusia akan melalui titian siratil mustaqim yang terletak di atas neraka untuk menyeberang ke syurga. Yang Cikgu telah jelaskan sebelum ini. Bayangkan selai rambut tu Allah Ta'ala akan belah rambut kita ni dengan 7 helai. Bayangkanlah rambut kita ni kan dah lah halus. Halus, nipis. Bayangkan nak dibelah lagi 7 helai. Nak meniti siratul mustaqim tu. Sebenarnya kita boleh meniti siratul mustaqim tu dengan cara apa? Dengan cara kita berbuat segala kebaikan. InsyaAllah kita dapat meniti dengan baik, dengan sepantas kilat, insyaAllah. Yang penting kita kena ikhlas. Kita kena ikhlas berbuat kebaikan. Okey. Yang ke-10, orang mukmin akan masuk dalam syurga, manakala orang kafir dan munafik akan masuk dalam neraka. Orang kafir dah terang-terang Allah akan masukkan ke dalam neraka. Orang munafik ni pun masuk dalam neraka. Apa tu orang munafik? Orang munafik iaitu orang yang mempunyai dua perwatakan. Contoh, di depan kita dia baik, di belakang kita dia jahat. Contoh, depan orang ramai dia tunjuk kebaikan dia. Dia solat, dia baca Quran. Rupa-rupanya dia menunjuk-nunjuk. Dia tak ada pun buat, dia tak amalkan pun baca Quran. Dia tak tunjuk pun dia solat. Contoh itu orang munafik. Dekat depan dia baik, dekat belakang dia mengata-ngata agama Islam. Kita tak nak macam tu. Okey. Okay, anak-anak, itu penerangan suasana pada hari kiamat. Kita masuk ke muka surat 39, iaitu slide seterusnya ini, iaitu soalan mungkar dan nakir serta nikmat dan azab kubur. Apa yang berlaku pada hari kiamat tersebut? Okey, sebelum itu wajib kita sebagai orang Islam percaya bahawa setelah mayat diletakkan dalam kubur, roh akan dikembalikan ke jasadnya. Jadi kita wajib percaya bahawa alam kubur ni ada. Soal daripada malaikat mungkar dan nakir ni ada. Kita wajib percaya. Itu sebenarnya tu semua adalah perkara-perkara sam'iyat yang wajib kita percaya. Okey, setelah itu Allah akan datangkan dua malaikat, iaitu mungkar dan nakir. Lalu mungkar dan nakir ni dia akan bertanya kepada mayat tersebut perihal apa? Perihal Tuhannya, nabinya, agamanya, ikutannya, dan kewajipan yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Contoh-contoh soalan malaikat, bukan contoh-contoh, dah memang terang-terang. Malaikat mungkar dan nakir akan menyoal apa di dalam kubur? Iaitu, siapa Tuhanmu? Sekarang kita boleh dapat jawab kan? Siapa Tuhanmu? Allah Ta'ala. Okey, lepas tu malaikat mungkar nakir akan tanya lagi, siapa nabimu? Nabiku ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, apakah agamamu? Nanti kita dapat jawab lah. Sekarang kita dapat jawab. Agama kita ialah agama Islam. Lepas tu dia akan soal lagi, siapakah saudaramu? Saudaraku ialah saudara Islam. Orang-orang Islam adalah saudaraku. Siapa imammu? Imamku adalah Al-Quranul Karim. Di manakah kiblatmu? Kiblatku ialah Kaabah. Okey, ini semua ni di dalam kubur nanti malaikat mungkar dan nakir akan soal kita. Yang menjawabnya bukan mulut kita. Yang menjawabnya adalah segala amalan-amalan baik kita ketika kita hidup di dunia. Itulah yang menjawabnya adalah amalan kita. Kalau kita banyak buat amalan kebaikan ketika kita hidup di dunia, InsyaAllah kita akan dapat jawab 100% betul. Tetapi kalau kita ketika hidup di dunia banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan kemaksiatan, kita terimalah hukuman daripada Allah, iaitu malaikat akan
menyebat badan kita sehingga hancur lebur. Ya. Ini telah diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita wajib percaya. Sekiranya mayat itu, kita ni orang yang dah mati ni, orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan memberi taufik kepadanya. Lalulah dia dapat menjawab soalan tersebut. Kenapa? Sebab kita berbuat baik ketika kita hidup di dunia. Mereka akan beroleh kesenangan dan nikmat kubur hinggalah berlakunya hari kiamat. Kalau kita dapat jawab soalan daripada malaikat munkar dan nakir ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, subhanallah, hidup kita di dalam kubur sentiasa diterangi oleh cahaya. Kita akan seolah-olah kita dalam kubur seperti orang yang tidur. Orang yang tidur dalam keadaan aman, dalam keadaan tenteram, tiada yang mengganggu, tiada yang mengacau. Itu yang Allah gambarkan apabila kita dapat menjawab soalan mungkar dan nakir. Kubur kita akan diterangi cahaya. Akan seolah-olah kita duduk di alam kubur tu dengan keadaan yang tenang, yang nyaman, tidak berlaku apa-apa pun. Apabila kita dapat menjawab soalan daripada malaikat. Sekiranya mayat itu kafir ataupun mayat itu munafik, mereka tidak akan dapat menjawab dan akan dikenakan azab kubur hinggalah berlaku hari kiamat. Tiap-tiap orang yang mati pasti akan disoal oleh dua malaikat tersebut dan merasa azab ataupun nikmat kubur. Tiada beza di antara mayat. Tiada beza antara mayat yang ditanam. Okey anak-anak. Orang yang beriman dan beramal soleh akan Allah akan memberi taufik kepadanya untuk menjawab dengan baik dan beroleh kesenangan dan nikmat kubur hingga hari kiamat. Okey, itu adalah nikmat kubur. Tapi kalau kita orang kafir dan orang munafik, apabila tidak dapat menjawab soalan daripada mungkar dan nakir, akan dikenakan azab yang pedih. Azab pedih, azab kubur sehinggalah hari kiamat. Bayangkan. Na'udzubillah min zalik. Kalau boleh kita jauhkan, ya Allah. Sebab tu kita sentiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau jauhkanlah aku daripada azab kubur. Ya Allah, Engkau jauhkanlah aku daripada azab api neraka. Jauhkanlah daripada azab hari akhirat. Ada bacaannya di dalam bahasa Arab. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnati mahyal wa mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Amalkan, insya-Allah kita akan dipelihara oleh Allah Ta'ala. Okey. Cikgu teruskan lagi anak-anak. Okey, kita tengok azab nikmat syurga. Okey, kita tengok azab neraka. Okey. Sesuatu tempat balasan bagi orang kafir, munafik dan mukmin yang derhaka. Orang yang akan menghadapi azab kubur ialah orang yang orang kafir, orang munafik dan mukmin yang derhaka. Di dalamnya penuh dengan berbagai azab siksa yang belum pernah berlaku di dalam dunia. Okey, seterusnya neraka merupakan tempat yang kekal bagi orang kafir dan munafik. Manakala mukmin yang derhaka akan berada di dalamnya mengikut kadar dosanya. Kemudian Allah akan masukkan mukmin yang kat dalam neraka ni. Allah dah habis segala dosa-dosanya ketika di neraka. Allah akan ambil dan masukkannya ke dalam syurga. Orang yang akan diazab oleh Allah Ta'ala selama-lamanya di alam neraka, orang kafir dan orang mukmin yang derhaka yang menyekutukan Allah. Na'udzubillah min zalik. Kalau boleh kita jangan tergolong dalam orang seperti itu. Okey, kita sebagai orang Islam, kita berdoalah kepada Allah semoga kita mendapat nikmat syurga. Sebab apa? Syurga adalah tempat bagi orang yang
beramal soleh, yang mengikut segala perintah Allah Ta'ala. Di dalamnya penuh dengan berbagai nikmat kelazatan yang belum pernah dilihat, dirasa, didengar dan terlintas di dalam hati manusia semasa di dunia. Orang mukmin akan kekal selama-lamanya di dalam syurga. InsyaAllah kita mohon pada Allah, kita minta pada Allah semoga kita mendapat nikmat syurga yang telah Allah janjikan, yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Okey. Okey, cikgu akan bagi satu video insya-Allah. Okey, bye. Assalamualaikum. Suara mereka seperti halilintar apabila mereka bercakap, keluar api daripada mulut mereka. Di tangan setiap seorang ada mitraqun min hadid, penukul besi. Sekiranya diketuk ke atas sebuah gunung besar, lazabatil jibal, maka hancur berkecailah gunung tadi. Hadis ni Sahih Bukhari. Apabila Munkar dan Nakir turun, dia tak tanya banyak soalan. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka Nabi pun kata, orang-orang fasik yang mati dalam keadaan su'ul khatimah akan jawab, la adri. Ni ayat Rasulullah. Tuan-tuan, kita bila orang tanya kita tak tahu, sebiji macam itulah yang Nabi sebut dalam Sahih Bukhari. Apabila disoal oleh suara yang sekuat halilintar itu, yang keluar api daripada mulutnya, bila dia tanya man rabbuka, soalan senang saja. Tetapi ketika itu jawapan yang akan diberikan bukan berdasarkan ilmu, tetapi berdasarkan amalan. Ilmu tuan-tuan semua tahu jawapan soalan dia, tuan-tuan boleh sebut soalan kedua. Bila dia jawab tuan-tuan, dia kata la adri, aku tak tahu. Lalu dipukul oleh malaikat, bam, hidup balik. Soalan kedua dalam Sahih Bukhari, madinuka, apa agama kamu? Nabi kata dia akan jawab dengan jawapan yang sama, la adri, aku tak tahu. Kemudian diketuk. Ditanya soalan ketiga, siapakah lelaki yang diutuskan kepada kalian untuk menerangkan tentang Allah? Jawapan kita adalah lelaki itu adalah Rasulullah. Begitulah soalan keempat, kelima, soalan mudah. Akan tetapi kita tak jawab dengan pengetahuan kita jawab dengan amal kita. Lalu diketuk. Apabila tak lulus soalan Munkar dan Nakir, maka tempat kita adalah lubang neraka. Penduduk warga negara taman syurga takkan boleh berjumpa dengan warga negara lubang neraka. Begitulah sebaliknya. Apabila kita masuk ke taman syurga, kita cari ayah kita. Ayah, satu rumah ke satu rumah ke satu rumah ke satu rumah. Orang pun tanya, ayah kamu siapa? Ayah saya sekian. Semenjak saya masuk ke alam barzakh, saya tak pernah melihat ayah saya. Para ulama pun datang kepada lelaki ni. Ulama jawab, ayah kamu di negeri sana, beliau berada di lubang neraka. Sebab itulah penduduk di taman syurga tidak akan melihat ayah kamu. Dia tak jumpa sana, belah sana, yang belah sini, belah sini. Alam yang berlainan.